Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi tips yang ketiga. Hari ini kita akan tips yang ketiga, bagaimana nak meningkatkan self-esteem ataupun keyakinan anak-anak. Yang ketiga ialah kita sebagai mak bapak, jangan ambil hati kalau anak buat salah dan silap. Anak bawah 7 tahun, 14 tahun, jangan ambil hati. Kadang-kadang, kenapa mesti kita kadang-kadang ada ibu bapa berendam dengan anak? Sebenarnya tak perlu berendam. Anak buat silap, jangan ambil hati, sebab mereka dalam proses pendewasaan dan pembelajaran. Janganlah guna, dulu kita kena macam ni, takkanlah dia. Jangan, dulu lain, sekarang lain. Jangan bandingkan kita dengan anak-anak kita, zaman kita dan zaman mereka. Jadi tips yang ketiga, jangan ambil hati. Jangan ambil hati kalau anak buat silap. Katakanlah dia buat air pecah, cawan, jatuh. Jangan ambil hati. Kalau marah sampai 3-4 tahun lah, cerita lagi benda tu, cerita lagi. Jangan ambil hati kalau anak tu buat silap. Kemas benda yang pecah tadi. Kalau anak tu 7 hingga 14 tahun, latih dia untuk kemas sendiri, sapu sendiri, lap sendiri, buang kaca. Ajar dia macam mana supaya tangan tak kena kaca. Jangan pula kita buatkan. Kita dah tumpahkan air, kita dah marah dia, lepas tu kita buatkan. Kita tak mendidik dia. Jadi kalau 7 tahun ke atas, jangan ambil hati kerana dia buat silap. Tapi kita tunjukkan dia. Kalau pecah tadi, kita suruh dia kemaskan sendiri apa semua. Elakkan daripada kita kecil hati dan sebagainya. Mungkin barang yang kita sayang, ataupun kesilapan-kesilapan lain. Dia kuat main game, akhirnya keputusan periksa dia jatuh kan. Ataupun kita rasa aib lah. Kita ada kawan-kawan grup WhatsApp taman, kaum-kaum ibu satu taman katakan. Anak-anak lain semua dapat A, anak kita dapat C. Jangan ambil hati. Jangan ambil hati dulu anak-anak. Kita dah bising macam-macam dengan anak kita. Jangan ambil hati. Ataupun anak tu tengking gitu, marah gitu, buat 7 tahun. Sebab mereka ni belum dewasa, emosi je belum stabil. Elakkan dari kita ambil hati. Ni kita ni sebagai mak bapak, kalau kita berasa hati, kita jadi kecil hati, sebenarnya kita sedang menyediakan jalan kehancuran kepada anak-anak ni. Dia kalau mak bapak kecil hati, anak tu hilang redha. Radhiyallahu anhu radhiyallahu walidain. Masa kata Allah, masa kata walidain. Keredaan Allah Ta'ala itu di atas keredaan ibu bapa, dan kemarahan Allah Ta'ala itu di atas kemarahan ibu bapa. Kalau kita ambil hati, kita kecil hati, anak-anak ni kehidupannya hilang keberkatan. Dia jauh dengan Allah Ta'ala. Jadi kita nak harapkan apa, tuan-tuan? Kita nak harapkan dia kembali. Kita menutup jalan dia untuk kembali dengan kita ambil hati. Dia nak cari jalan keluar, nak cari cahaya, tak dapat. Sebab ibu bapa ambil keputusan sakit hati dan kita jadi pemarah, pembenci, pendendam pada anak sendiri. Jadi anak ni dia makin lama dia makin down lah, dia turun. Semangat dia tak ada, dan dia tidak akan berjaya. Self-esteem dia semakin rendah sebab dia dah tak ada siapa dah. Dia tak ada siapa. Mak bapak dia kecil hati, mak bapak dia pun tak berapa layan dia dan sebagainya. Ini akan membawa anak-anak itu kepada tempat yang merosakkan. So, tip yang ketiga, jangan ambil hati jika nak buat silap, dan terima. Setelah jangan ambil hati, terima pula. Kita terima ialah kesilapan yang kita terima kerana proses pendewasaan. Kita terima. Setiap orang mempunyai, setiap keluarga dia mempunyai cabaran tersendiri. Setiap keluarga ni mempunyai cabaran tersendiri. Kadang-kadang ada orang ni mungkin suami isteri duitnya banyak dan sebagainya, hidupnya mewah. Kita ni kadang-kadang kalau ada keluar dari universiti kan, kita tengok macam-macam kawan-kawan kita kan, walaupun satu batch,
Sekarang umur dah 40 lebih, kita tengok yang ni berjaya, dia kata mengarah, kadang kita jadi biasa-biasa. Bukan mana kita gagal. Ikut rezeki masing-masing kawan. Kemungkinan kerana kemewahan dia, anak dia boleh belajar, boleh ada peluang dan peluang kan. Kita anak kita biasa-biasa atau apa pun lah, ataupun ada yang anak yang berjaya tak berjaya. Kadang-kadang kita banding-bandingkan anak kita. Tengok tu anak kawan abah tu, dia tu orang susah boleh berjaya, kita ni semua ada tak berjaya. Jangan diungkit. Lebih-lebih kita kata mak abah ni rasa hati tau, kita orang ni kecil hati dengan apa yang anak kau buat atau anak kita angah ke alung ke apa kita. Elakkan daripada dia mendengar perkataan mak dan abah kecil hati dalam kesilapan dia. Selagi dia nama kanak-kanak, selagi dia nama anak muda remaja, itu adalah kesilapan, bukan kesalahan. Kesilapan artinya beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dia buat kerana tidak sempurna akal dia, ilmu dan sebagainya, akhirnya keputusan tindakan dia itu adalah kesilapan kerana ketidaksempurnaan ilmu. Kalau kesalahan pula, dia tahu benda tu salah, dia bukan tak tahu benda tu memang salah, dan dia buat berulang tak ambil pengajaran. Ini dah memang macam buat hal lah, silap. Ini bukan salah lah, tapi ini kesilapan anak-anak. So tips yang ketiga untuk meningkatkan self-esteem anak-anak, jangan ambil hati jika anak buat silap. Terimalah kesilapan anak kita. Kita relax, tenangkan hati, insya-Allah kita akan berjaya. Itu tips yang ketiga. Nanti kita akan pergi tips yang keempat, insya-Allah malam ni. Bagaimana meningkatkan self-esteem anak-anak. Jadi semasa cuti, bukan cuti lah, kita di rumah ni, kita meningkatkan. Nanti balik cuti, masuk sekolah, pentas dengan kawan, kita lihat ada perubahan di anak kita. Confidence level dia tinggi. Biasanya seterusnya dia akan perform dalam peperiksaan dia, ataupun dia akan perform dalam kehidupan dia, kehidupan akademik dia. Perform ni, program akademik ni tak semestinya bersatu. Perform ni artinya mereka yang mencapai untuk tahap pemikiran dia dan dapat, insya-Allah ta'ala dia akan jadi orang yang berilmu, berakal, serta melaksanakan amanah dan tanggungjawab. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Seandainya anda melihat selesai beri salam, seandainya anda rasa ada intuisi yang bagus, yang baik, anda perlu kongsikan pada kawan-kawan anda yang mungkin mereka memerlukan perkara ini, iaitu tips-tips. Kalau anda tahu ada kanak-kanak, ada mak bapak yang jenis anda nak tegur tak boleh kan, cuma anda tegur, bagi dia dengar live ini atau share kan dalam Facebook anda dan sebagainya, supaya nanti boleh memberi manfaat kepada mereka. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.